اللهم صل صلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد. Kita yang dijadikan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tamanya, marilah kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita hadir bersama-sama malam ini, dapat kita menunaikan solat secara berjamaah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah lah, kita masih lagi dalam fatrah hangatnya kita menyambut, suasana menyambut Zikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid ni siap dah? Belum. Buat dikir je. Dikir. Jadi saya dengan ini menjemputlah ya tuan-tuan yang berkelapangan pada esok hari. Masjid kami lah, Kampung Segalama, ada menjemput Al-Fadhil Ustaz Nur Hamizi PU Mizi yang akan menyampaikan ceramah Maulidur Rasul di Masjid Segalama pada esok hari selepas maghrib, insya-Allah. Jemputlah tuan-tuan yang berkelapangan ya, sama-sama insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita menyebut mukadimah sikit malam ni tuan-tuan, kita menyebut tentang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terbayanglah dalam ingatan kita, sanubari kita ni seorang insan yang begitu mulia, yang mana sosok tubuh ni adalah insan nombor satu yang paling mulia, yang paling champion, yang paling hebat dari penciptaan Adam sampai hari kiamat. Tak ada orang yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai tuan-tuan, Allah melantik 124,000 orang Nabi, tuan-tuan. Walaupun hadis ini ada statusnya agak lemah, tuan-tuan. Hadisnya berbunyi, An Abi Dzar Al-Ghifari qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Abu Dzar bertanya kepada Nabi, ya Rasul, berapa jumlah Nabi ni ya Rasul? Tanya. Qala 100,000 wa 24,000. Nabi khabar 124,000 orang Nabi khabar. Qultu ya Rasulullah kami rusul minhum. Ya Rasul, berapa pula bilangan rasul-rasulnya? Tadi Nabi keseluruhannya, ni rasul pula. Ya Rasul, minhum qala 300 wa 13. 313. Ada riwayat khabar 315. Jadi Sahih Ibn Hibban ya. Walaupun hadis ni Syekh Al-Arnaud mentahqiqkan agak sedikit dhaif, tapi tuan-tuan, dalam bab bilangan rasul ni ulama macam memperselisihkanlah jumlah para nabi ni, tak tahu berapa jumlah yang sebenar. Tetapi jumlah ini bolehlah kita jadikan sebagai ukuran ramainya nabi yang Allah utuskan di muka bumi, bukan sikit-sikit. Dalam 124,000 tu, Nabi kita yang paling champion. Bukan dalam masa yang sama kita tak menafikan kehebatan Nabi-Nabi yang lain, tuan-tuan. Nak mengabarkan Nabi kita ni yang paling
yang paling mulia. Bagaimana buktinya? Kerana Allah ni turunkan mukjizat kepada Nabi kita dengan sekalian mukjizat yang begitu banyak. Ada khabar dekat 1000 mukjizat. Ada khilaf ulama lah, ada khabar 300 dan lebih dan sebagainya. Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan, antara mukjizat Nabi Musa yang besar, Nabi Musa ni dia boleh belah Laut Merah kan? Dengan tongkat dia Allah arah pukul tongkat Musa kepada Laut Merah, terbelah Laut Merah ni menjadi 12 belahan. 12 belah maknanya naik air tu ke atas, tingginya macam gunung naik. Lalulah 12 suku Bani Israel ni untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun dan tenteranya. Hebatnya Nabi Musa, tuan-tuan, membelah Laut Merah. Tapi lagi hebat Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat, kalau setakat belah laut tu biasa pada Nabi. Nabi kita dia belah bulan. Nampak? Ya, dia belah bulan. Peristiwanya macam mana? Diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih, tuan-tuan. Tak silap saya riwayat hadis Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika sedang sembahyang di depan Kaabah. Siap sembahyang, Nabi kita ditegur oleh beberapa orang kafir Quraisy lah, yang menegur kepada Nabi kita bahawa kalau awak boleh tunjukkan kepada kami Muhammad satu perkara yang kagum, yang kami takjub, kami beriman. Apa dia? Kata Nabi, tu nampak atas tu bulan purnama tu, awak belah dia. Itu cabaran Abu Jahal dan kawan-kawan dia. Boleh, kata Nabi, boleh, tak ada masalah, tapi syarat awak kena beriman lah. Nabi berdoa, dan Nabi seolah-olah menunjukkan tangannya macam ini ke arah langit, ke arah bulan, dan isyarat macam membelah bulan gitu. Dan dikatakan bulan benar-benar terbelah menjadi dua. Jadi dua, terpisah, bukan setakat renggang sikit je. Dikatakan renggang bulan kita tu terbelah sampai duduk antara dua gunung. Ya, di Mekah ni ada dua gunung, Jabal Abi Qubais satu, dan satu lagi Jabal As-Suwaidatain. Dia duduk antara dua gunung tu. Jarak dia tercengang orang kafir Quraisy, tuan-tuan. Tapi nak mengabar ke kafir Quraisy ni babe, orang panggil degil sungguh kepala otak dia tu, ya, degil sungguh, ya, ingkar lagi walaupun dah tengok kepada mukjizat yang begitu besar. Apa khabarnya, tuan-tuan? Muhammad, awak ni memang pakar betul dalam sihir. Makin power sihir awak Muhammad, tak sangka kami kena sihir macam ni sekali. Itu dia jawab. Ginilah Muhammad, ya. Ada sekelompok dari kawan-kawan kami ni berniaga di Yaman. Dalam berapa hari, 5-6 hari lagi baliklah. Kita tunggu kawan kita ni, tanya dia. Tunggu, tuan-tuan, balik je orang ni, tahan dulu, roadblock tahan. Kawan-kawan, ada tak dulu di Yaman awak nampak bulan terbelah? Ada, kata dia. Kami kagum, kami pelik, kenapa pula bulan boleh terbelah? Memang terbelah sungguh bulan tu. Tapi nak mengabarkan, tetaplah mereka ni tidak dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mereka dalam kekufuran. Bukan setakat cakap-cakap zaman Nabi je, tuan-tuan. Zaman sekarang ni dengan teknologi yang tinggi, pihak NASA, Amerika, Neil Armstrong dan pasukan-pasukannya naik ke bulan itu, mereka guna danau yang begitu besar. Antara hasil mereka turun ke bumi, tuan-tuan, mereka nampak memang dikatakan bulan ni seolah-olah pernah terbelah dulu. Dikatakan ada rekahan yang meliliti bulan, seolah-olah bulan ni pernah terbelah dulu. Itu khabar. Dan ramainya cendekiawan barat, tuan-tuan, dengan sebab ini masuk Islam ramai-ramai mereka. Selepas mereka membaca surah Al-Quran,
surah Al-Qamar, kan? Banyak Jadi menyebut inilah salah satu mukjizat, bahawa besarnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukadimah, kita nak menyemarakkan lagi rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi, kerana Maulidur Rasul ni tuan-tuan bukan setakat kita dengar cerita pasal kelahiran Nabi sahaja, tapi apa juga cerita tentang Nabi, bagi menambah rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dijanjikan pada minggu lepas, minggu ni kita nak buat praktikal banyak sikit. Praktikal, jadi tukang kamera tak ada ni, Iman tak ada. Mana dia Iman kata imam kita? Tak ada. Jadi minta tolonglah siapa-siapa tolong pegang kamera saya ni. Masa saya bergerak sini, minta tolong. Tengoklah macam mana kan adik-adik belakang tu boleh juga Okey. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan masuk kepada praktikal pergerakan di dalam solat, insya-Allah. Jadi yang pertama kita akan tengok gerakan semasa rukuk. Semasa rukuk. Okey. Nampak agaknya tak? Boleh ya? Okey, nampak ya. Okey, rukuk ni rukuk yang benar. Okey, saya diam. Okey. Nak bagi tuan-tuan nampak macam mana ya? Inilah ya. Tapi kamera ni tak tolong pegang apa ni. Saya nak bagi nampak. Pegang tripod tak sekali. Tak apa. Tak apa. Boleh pegang lagi. Okey. Okey. Jadi nak bagi orang dalam kamera pun nampak juga, ya. Okey. Macam ni dia hendaklah lurus. Rukuk kita ni dia lurus. Daripada dasar depan dia macam nilah, ya. Allahu akbar. Gitu. Dia tangan kita memegang kedua belah tempurung lutut kita, dan di belakang kita ni lurus. Gitu. Lurus. Ya. Ini daripada sini lurusnya. Gitu. Yang tak bolehnya dilarang, kita tak boleh rukuk terlebih macam ini. Gitu. Tak boleh. Tak boleh lebih. Belakang ni bekut. Belakang ni kena lurus. Sayyidina Ali gambar, kalaulah diletak segelas air di belakang ni, tak tumpah. Tak tumpah gitu. Dan tak boleh satu lagi, kita rukuk sambil mendongakkan kepala macam itu. Itu tak boleh. Tak boleh. Sakit bertenguk. Tak lah. Jadi tak boleh. Tak boleh dongak, dan tak boleh ke bawah sangat. Yang penting lurus kedudukan kita punya belakang, lurus dengan punggung kita. Nak tahu betul tak rukuk kita, rasa tegang di pelipat kita. Gitu. Itu cara rukuk. Okey. Kita buat je lah ya. Senang. Luar je. Tapi dulu. Okey, jadi cara rukuk. Kemudian kita akan terus kepada cara sujud. Okey, cara sujud. Cara sujudnya, cara sujud ni Nabi menegah kita ni menyerupai solat kita macam binatang. Macam binatang. Yang pertama, Nabi menegah kita sembahyang seperti apa? Kita sujud seperti unta ni adik.
Okay, yang pertama tuan-tuan, siapa dulu? Saya baca dulu hadis ni. Okay, tuan-tuan, yang pertama, Nabi melarang kita solat menyerupai binatang dan syaitan. Ada 4 kita tengok. Yang pertama, unta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ira. Nabi khabar daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu sujud salah seorang kamu, janganlah kamu mendekam. Mendekam ni macam mendekamnya unta. Macam mendekamnya unta. Kama yabrukul ba'ira wal yadhi'a yadayhi qabla rukbatayhi. Contohnya tuan-tuan, kalau unta ni dia gini. Nak nyatakan kepada tuan-tuan cara sujud ada 2. Cara sujud ada 2. Yang pertama, riwayat mengatakan kita sujud dahulu dengan kedua-dua lutut kita. Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, mendahulukan tangan dahulu. Sebahagian ulama mengatakan dalam 4 mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain. Sebenarnya tuan-tuan, hadis yang menyatakan tangan ke lutut ke, keduanya berstatus dhaif. Jadi ulama macam menetapkan dua-dua ni tiada masalah kita amalkan. Cuma imam mazhab kita Syafi'i merajihkan yang lutut terlebih dahulu. Yang tak bolehnya sujud macam unta ni tuan-tuan, dia macam ini, sujud macam unta, Allahu Akbar, dia gitu. Kalau guna lutut kan, Allahu Akbar, gitu. Itu tak boleh. Tak boleh macam itu. Dia kalau lutut Allah, ni yang benar, yang betul tadi yang salah. Allahu Akbar, turun dulu. Gitu. Betul? Gitu. Teliti, perlahan. Jangan terlalu laju. Kalau daripada penggunaan tangan pula, jangan diturun tangan dulu Allahu Akbar. Gitu. Itu salah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Yang benarnya macam mana? Kalau nak turun tangan dulu, ada cara yang benar. Allahu Akbar macam ni, kan? Gitu. Itu cara yang dibenarkan. Jelas? Jadi yang tak bolehnya, saya ulang balik cara unta tadi. Ulang balik cara unta tu, Allahu Akbar. Gitu. Menghentakkan lutut tadi. Dan tak boleh Allahu Akbar. Gitu. Itu tak boleh. Dan cara bangkit daripada sujud macam unta juga. Macam ni. Allahu Akbar. Itu tak boleh. Itu tidak boleh. Cara bangkit dari sujud, Allahu Akbar, duduk istirahat dulu. Duduk istirahat macam ni. Allahu Akbar. Gitu. Kalau sujud sejadah? Sujud sejadah, bangun pada tu, boleh bangun turun? Kalau duduk sejadah lain. Kalau duduk sejadah, ada ulama khabar tidak perlu duduk istirahat terus bangun. Itu pendapat qaul dalam cara sujud sejadah lah.
Nanti kita akan tunjuk cara sujud sejadah pula. InsyaAllah. Okey. Seterusnya tuan-tuan, yang keduanya, kita alam-alam cara binatang ni, kita terus je lah ya. Okey, yang kedua, An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud. Hendaklah kamu, seseorang kamu ni, seimbangkan kedudukan kamu ketika sujud. Seimbang macam mana? Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalb. Ya, janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya tangan anjing. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam mana hamparan tangan anjing? Semacam ini. Ya, dia sujud macam ini. Macam ini. Itu. Meletakkan siku dan kedua tangan ke atas permukaan lantai. Kalau lelaki rukuk sujud dia membuka, ya, membuka Allahu Akbar. Cuma perempuan, kalau mengikut mazhab Syafi'i, ada sebahagian ulama mengatakan afdalnya mereka rapatkan, ya, perempuan dirapatkan saja. Kalau lelaki afdalnya dibukakan. Dibuka. Ya? Begitu. Boleh insya-Allah. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tak boleh sembahyang macam musang. Sudah musang pula. Okey, musang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya. Wa nahdi, ini panjang, saya ringkaskan. Wa nahani an thalatha, ya. Wa nahani an naqrati ka naqratid dik. Ini daripada macam ayam lah. Wa iqa'il ka'il kal wal tifati kal tifati tha'lab. Ya, menolehnya kamu semacam menolehnya musang. Musang ni tuan-tuan dia gitu. Kan? Macam sentiasa berjaga-jaga. Tengok ayam ada situ kan? Pandang. Kan? Macam kita semayang, ada orang buka pintu, pandang. Ada tengok budak-budak lalu, kita kali ke situ. Kita macam musang. Nabi larang kita semayang macam musang. Tak boleh, ya. Okay. Nabi khabar juga jangan semayang macam ayam mematuk. Ayam patuk ayam ni biasa kita dengar lah, ayam kita larang kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu patuk ayam nama ni. Tak ada apa tamak nina. Tak ada tamak nina. Okay, dan Nabi melarang kita duduk wa ik'a' ka ik'a'il kalb. Nabi melarang kita dalam solat duduk ik'a' macam duduk anjing. Macam mana duduk anjing tuan-tuan? Duduk anjing dia macam ini. Kita gitu. Gini, macam duduk budak-budak. Macam duduk budak-budak kita kan. Gitu. Dan ada satu lagi cara duduk anjing. Entahlah kata kalau mengikut hadis tu, dia macam ini duduk anjing. Gitu. Gitu. Satu, dua cara duduk macam anjing. Okay. Ada tak boleh semain duduk macam tu lah. Dan Nabi menegah kita, ya, sembahyang macam duduknya syaitan. Daripada Aisyah hadis ni, wa kana yanha an uqbatish syaitan, riwayat Imam Muslim. Nabi menegah kita duduknya kita dalam solat macam duduknya syaitan. Macam mana? Ini duduknya syaitan. Gitu. Ini duduk syaitan. Itu duduk syaitan. Jadi jangan duduk gitu. Kalau tuan-tuan tengok ada duduk gitu, itu syaitan, hantu bahaya lah tu. Gitu. Jadi itulah ringkasannya cara duduk menyerupai binatang. Terima kasih. Jadi itu ringkasan
bagaimana kita ni tak boleh duduk sedemikian rupa ya. Jadi ada 4 binatang yang Nabi larang kita menyerupai mereka, dan satu duduknya syaitan. Yang mana tuan-tuan nak ulang? Saya jelas tak? Jelas belaka tak? Jelas Jadi kalau kesihatan okey. macam Ustaz kakak tadi duduk macam apa ni, setan. Duduk Jadi, macam sebab kesihatan tak boleh duduk yang biasa. Macam mana? seboleh-bolehnya eloklah macam setan tu. Duduk macam tu. Itu tak macam setan. Itu dia duduk. Masa kesihatan dia lah. Ya. Dia selagi boleh jangan menyerupai macam setan tadi. Tuan-tuan gini ya. Kita ni Islam ni dia agama yang mudah. Ya. Andai kita tak dapat solat sebagaimana Nabi ajar tu, yang kita tunjuk tu, kita tak boleh. Contohnya duduk iftirash. Kita tak boleh nak lipat kaki kita. Kan kita tak boleh. Maka di sana ada pilihan kedua. Okey, ini pilihan kedua yang saya nak ajar. Duduk iqa', iqa' ini boleh. Iqa' ini boleh. Iqa' ada dua. Yang pertama tadi iqa' anjing. Iqa' anjing tadi yang gini tu lah. Gitu. Ini iqa' anjing. Dan gini. Ini iqa' anjing. Yang iqa' yang dibenarkan, yang pertama tuan-tuan, kalau duduk antara dua sujud, kita gini macam ni. Kita macam ni. Ini duduk antara dua sujud kan. Tapi buat kata pada kita ada masalah kesihatan, ada gout dan sebagainya kan, tak boleh nak lipat. Jadi Nabi ajar cara yang kedua, iqa' yang dibenarkan. Iqa' yang jangan duduk macam ni terus. Jangan duduk macam ni. Kita biasa kalau tak boleh duduk macam ni, nampak ke? Kalau tak boleh duduk macam ni, kita duduk macam ni kan. Jangan duduk macam ni terus. Kebanyakan orang kita dia duduk macam ni terus, ataupun dia duduk macam ini. Jangan duduk seperti itu dulu. Duduk dulu secara iqa' yang macam ni. Ini iqa'. Ini iqa'. Punggung kat tumit lah. Punggung di tumit. Ini cara dua yang sunnah. Andai tak boleh juga, maka kita bolehlah duduk macam mana yang kita mampu, macam border kabur tadi. Andai kita nak duduk macam ini ke, macam ini ke, ataupun macam ini ke, ataupun macam cara yang apa yang kita boleh duduk dengan selesa, dipersilakan. Tapi dengan syarat ada uzur. Gitu. Kalau tak ada uzur, jangan kita bazirkan pahala kita, rugi kita. Semayang dapat patutnya full markah, tapi kita tak ikut Nabi, ada kurang sikit. Ada kurang sikit pahala kita tu. Kita tak tahu Allah yang mengukur, tapi mestilah yang penuhnya mengikut tata cara yang Nabi ajarkan, kan? Itu secara logiknya kan. Jadi gitulah cara yang sebenar-benar, insya-Allah ya. Jadi itu yang kita boleh tunjukkan. Okey, terima kasih. Letih juga ya. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu yang kita tak boleh ya. Jadi jelas cara duduk sujud tu, lelaki membuka ya. Tapi jangan buka macam itu pula. Tangan kita tetaplah menghadapkan jari jemari kita ke arah kiblat. Jari tu macam ni lah. Tangan macam tu je lah. Tanganlah genggam macam biasa je. Macam biasa je. Begitu. Ya. Dan anak-anak jari kita dilipatkan. Jangan dilunjur begitu je. Dilipatkan anak-anak jari kita tu. Boleh faham? Boleh nak tunjuk? Nak jari kaki.
Anak jari, bukan anak jari kangan. Anak jari kaki, minta maaf. Anak jari kaki dilipatkan. Kan? Menghadap kiblat. Boleh? Nampak? Nampak? Okey. Tangan tak payah lipat lah. Begitulah dorah je. Okey. Tangan macam agak. Tangan macam takbir itulah. Gitu. Jangan begitu pula. Jangan begini pula. Begitu. Lelaki dibuka, perempuan dikatuk sedikit. Begitulah okay. Jadi rukuk, sujud. Jadi duduk tadi telah saya jelaskan iftirash. Iftirash cara Nabi. Kalau tak mampu iftirash, ik'a. Yang saya tunjuk tadi. Ik'a. Bukan ik'a anjing, Ni ik'a cara betul. Yang ik'a anjing tadi yang saya tunjuk tadi. Macam duduknya kanak-kanak. Duduknya budak-budak kecil. Kalau tuan-tuan perasan budak kecil suka duduk begitu. Kan? Begitu. Ataupun duduknya syaitan. Nampak hantu raya duduk begitu? Yalah itu. Syaitan lah dia. Duduk gitu kan? Duduk bertinggung macam itu kan? Dalam solat tuan-tuan Jadi itulah sedikit tentang amali praktikal pergerakan di dalam solat kita. Okey, yang seterusnya tuan-tuan kita akan sambung sedikit. Kita dah lepas i'tidal kita kan? I'tidal. Okey, kita akan tengok sedikitlah sujud tilawah. Sujud tilawah ataupun sujud syukur. Dia sama je, sujud tilawah ataupun sujud syukur ni pergerakan dia sama. Cuma sujud tilawah disunatkan dia sujud tilawah andai dia membaca dalam bacaan dia yang terdapat ayat sujud tu. Ayat sujud tilawah tu dia baca yang ada garis tu, yang ada tanda kubah tu. Maka disunatkan dalam sembahyang dan juga di luar sembahyang. Hatta kalau dia nak pahala dengar orang pun dia sujud boleh. Tapi jaranglah orang buat begitu kan. Biasanya orang baca dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Jadi disunatkan kita untuk sujud tilawah. Macam kita biasa buat hari Jumaat itulah. Sembahyang kita baca surah Sajadah tu kan. Macam itulah. Baca surah Sajadah. Kalau saya tak boleh tunjuk dah. Kena tunjuk juga. Bangun tu dia ulama ada berpendapat bangun dia tu tak ada duduk istirahat. Terus sahaja. Bangun dia tu. Begitu. Bangun macam biasalah bangun gitu terus okey. Jadi sujud tilawah tak ada masalah. Sujud syukur. Sujud syukur ni tuan-tuan hendak ditekankan kita ni jangan main sujud je kan. Kita tengok orang main bola kan. Dengan tak tutup aurat pakai seluar pendek kan. Pakai seluar pendek Allah sujud kan. Memanglah ada khilaf ulama khabar yang aurat tu kan. Tapi daripada segi adab kita dan kena tahu bahawa sujud syukur ni seboleh-bolehnya dia kena ada wuduk dan kena menghadap kiblat. Cuma ulama selisih pendapat lah. Ada ulama khabar tak perlu wuduk, ada ulama khabar yang lebih kuat kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Yang minoriti khabar tak perlu wuduk dan mustahab arah kiblat tu kena hadap.
Jangan main sujud ke mana-mana. Kena cari arah kiblat dulu. Kita zaman sekarang ni senang tuan-tuan. Kita guna kita punya aplikasi kita. Kan? Qibla Finder, cari. Ada terus kita sujud. Jadi cara untuk sujud syukur ni, boleh tunjuk sekali lagi. Kita sujud syukur ni, contohlah kita dapat sesuatu perkara yang menggembirakan kita, kan? Jangan sujud terus, ya. Carilah mana-mana tempat yang kita rasa selesa untuk sujud, di rumah ke, di masjid dan sebagainya, ya. Kita angkat takbir, niat Allah, niat untuk sujud syukur, kan? Allahu Akbar, sujud terus. Sujud. Kita bacalah. Baca. Sebenarnya bacaan ni tuan-tuan, bacaan dia sama macam bacaan dalam sembahyang. Yang paling senang saya nak ajar tuan-tuan, ya, ada bacaan yang susah tu, tapi kita baca bacaan sembahyang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ataupun subhana rabbiyal a'la 3 kali, ya. Baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lepas tu kita pun menyatakan kesyukuran dalam hati kita, ucap syukur kepada Allah, ya. Lepas tu kita pun Allah, siapkan. Selesai. Ada setengah ulama khabar beri salam, ya. Ada khabar tak payah beri salam pun tak apa. Jadi tak ada masalah, sebab kita bukan dalam sembahyang, kan, tak ada masalah, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Jadi itu cara sujud syukur. Sujud tilawah pun sama semacam itu. Cuma dalam sembahyang kena teruskanlah, ya. Gitu. Syukur ni saya buat tiap pagi. Saya pergi sana kiri ke kanan kiri juga macam ya, boleh. Ada ulama berpendapat memberi salam pun dibenarkan, tidak memberi salam pun tidak mengapa. Jadi tidak ada masalah, insya-Allah. Boleh setakat ni ada soalan tuan-tuan? Sambil-sambil kita ni ada soalan, kita cuba jawab. Saya sentuh sikit, saya nak tanya sikit. Baik. Saya buatlah. Tapi dalam sembahyang dia ada penggerakan. Saya sembahyang dalam kenderaan, dalam pesawat. Dalam pesawat. Dalam pesawat tu, apabila guru depan bagi tahu masuk waktu. Ya. Jadi dia tunjuk arah kiblat. Jadi masa saya balik tu, guru depan bagi tahu masuk waktu sembahyang, betul tak? Betul. Jadi kebetulannya kiblat. Betul-betul macam ni. Jadi saya pun naik atas tu kan menyongkor belakang. Pasal ni, kursi Yeah. pesawat tu berlainan dengan berlainan. belakang ke belakang. Okey. Saya faham soalan pada. Saya tengok dalam Rasulullah semaya dalam atas motor, kan. Jadi dia kata ada 2 pendapat. Ya. Satu pendapat dia kata semaya sunat saja boleh dalam perjalanan. Masa itu tak ada pesawat kan? Tak ada. Betul. Jadi ada setengah pendapat. Saya tengok dalam kitab lah. Ya. Sembahyang wajib kena berhenti. Ya. Jadi dalam pesawat macam mana nak berhenti? Jadi sembahyang saya ambil wuduk, motor lah. Air motor. Jadi macam itu kan, dan memblokkan saya tu nak rokok. Di sini juga nak sujud rokok kamu tak boleh pasal kursi pesawat tu. Iyalah. Jadi pakai gelakkan sajalah. Kalau tapi kalau rokok gelakkan kepala je. Ya. Sujud pun tak boleh nak buat macam ni kan. Pasal gelakkan kursi kan. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Okey. Terima kasih pada atas soalan tu tentang bagaimana solat di dalam pesawat yang menyatakan dia punya arah kiblat dia sekian-sekian, kan? Okey. Jadi sebenarnya memanglah betul kata Pak Dr. tu semayang sunat tak ada masalah. Semayang fardu ni memang kita kena tetapkan dulu dia punya arah kiblat dia. Kita kena ikut arah kiblat dia. Kalau arah kiblat dia macam itu, kita kena ikutlah. Tetapi tuan-tuan,
kalau dah macam itu, cubalah cari dulu inisiatif lain. Cari dulu, contohnya di dalam flight ni, kadang-kadang flight moden ni dia ada musalla dah, tak ada masalah. Ada musalla. Dan kalau tak ada musalla pun, cuba tanya pada pramugari tu, ada ruang sedikit yang dibenarkan orang Kaabah nak solat dengan selesa? Ada. Saya masa saya pergi masa daripada Malaysia ke Kebangsaan Arab Saudi, ada satu surah di belakang. Ada surah kan? Surah tu memang tujuh makmum boleh lah. Ya. Itu semayang biasa lah. Kiblat dia tunjuk. Surah pun ada, iman pun ada. Ya. Makmum pun ada. Jadi saya dapat saya pergi ke belakang, ada satu surah. Ya. Itu pesawat Arab Saudi dia besar. Ya. Jadi sebaik-baiknya semayanglah di tempat yang disediakan. Tapi pesawat emas ni tak ada. Ada dah. Ada dah. Ginilah, kalau tak ada langsung, sebenarnya tidak perlulah sampai kita macam kita tu kan. Kita kalau boleh kita ialah macam tu, macam membahayakan kita pula kan. Jadi dalam keadaan yang membahayakan begitu, kita cuba sedaya yang mampulah. Cuba pergerakan. Kita cuba kalau tempat tu dia macam dalam masjid. Ya. Yang mungkin kita nak diri je tak boleh. Kita duduk atas kursi. Ya. Itu dia buatlah. Itu payah tu. Saya rasa tak perlu duduk macam itu. Nanti orang lain pun tengok, kenapa pula macam tu. Saya rasa perlu sambil duduk di bawah pun tak apa. Duduk di bawah. Cari tempat yang saya rasa selesa. Tapi biasanya kita boleh ikhtiar Kalau tak boleh langsung lah, contoh memang daruri kita tak dibenarkan bergerak ke mana-mana, baru pramugari ke apa, jangan gerak, ini bergerak ni kan, melambung kan, kata kan. Jadi tuan-tuan, masa tu tak payahlah kita nak menyusahkan diri kita. Kita duduk macam biasa je, kita niat semayang, sah semayang kita, sah. Tapi kalau dalam keadaan aman, cuba cara yang lebih selamat, keluar daripada tempat duduk kita, tanya pramugari itu betul-betul ada musalla tak? Ada, semayang dalam musalla. Kalau tak ada, cakap pada pakcik nak solat, boleh tak sediakan pakcik satu ruangan yang pakcik selesa nak semayang di situ, ada kursi kecil ke benda kan. Tanya dia. Saya rasa macam tu macam tidak berapa digalakkan lah, semacam itu tidak digalakkan. Cuba kita cari cara. Ya. Kalau dalam keadaan begitu tak ada masalah, memang dah menghadap kiblat dan cuba kan, tak ada masalah, sah. Yang penting kita ni tuan-tuan, kita cuba setakat mana yang kita mampu. Fattaqullah haitsumastata'tum, kata kita bertakwa sebagaimana yang termampu oleh kita kan. Yang mana kita mampu, macam tu kita boleh, itulah yang kita boleh buat. InsyaAllah Allah ni maha menerima ibadat kita, insyaAllah buat dia insyaAllah. Jadi tu soal payah ke soalan buat dia. Nak apa ya. Jadi kita ni cuba setakat mana yang termampulah, begitu insyaAllah. Tapi kalau dah macam daruri sangat tuan-tuan, tak ada masalah, kita duduk atas kursi kita tu. Kalau lah arah kiblat macam tu kan, macam tepi sikit, kita arah macam ni, gitu kan. Kalau macam nak panjat kursi tu, saya rasa tak selamat. Kan buat tu, buat je ke belakang kita. Kalau macam kali sikit kan, tak ada masalah kali kan, itu kan. Contohlah kita semayang, contohnya kiblat sini kan, kiblat sini, tiba-tiba flight mengalih arah, adakah kita perlu ikut satu pandangan ke apa? Tak perlu, terus sahaja. Dia mustahab masa mula-mula angkat takbir itu satu pandangan lagi Kaabah kena ikut. Tapi itu yang tidak digalakkan lah. Yang digalakkan
masa angkat takbir tu kita ada kiblat. Contohlah diubah laluan, maka kita tak perlu lagi mengubah arah itijah kita tu, arah menghadap kita tu. Itu cara yang paling selamat, insya-Allah. Jadi Allah Taala ni tuan-tuan, dia terima cara ibadat kita ni. Dia tengok kesungguhan hamba dia ni dalam keadaan susah pun dia nak semayang, insya-Allah Allah Maha Kasih lagi Maha Penyayang, akan terima ibadat kita, insya-Allah. Jadi yang tak terima, yang Allah murka, yang menyandar keruh dalam kapal terbang tu. Orang semayang dia tidur, itu yang Allah marah. Yang orang semayang ni, insya-Allah Allah Maha menerima ibadat kita, insya-Allah, ya. Okey, ada lagi soalan tuan-tuan? Ada lagi? Saya kira malam ni kita praktikal je lah. Tak ada praktikal je, insya-Allah. Tentang praktikal tadi ada lagi tak yang tak jelas? Nak saya ulang balik ke? Atau ke? Boleh? Boleh, insya-Allah, ya. Jadi ada 4 sebelum kita tutup. Jadi ada, kita tak boleh semayang ni tuan-tuan menyerupai unta dalam bahasa gitu, ya. Tak boleh menyerupai anjing, tak boleh menyerupai musang terkalih kanan terkalih kiri, kan. Tak boleh menyerupai ayam, patuk-patuk macam tu. Jadi ini yang kita boleh, dan menyerupai duduknya syaitan. Jadi itu yang kita tak boleh. Okey, sebelum kita tutup ada lagi? Tak ada? Ada muslimah, alhamdulillah. Okey. Kalau okey, sujud syukur tu dimestikan berdiri ke? Tidak dimestikan berdiri. Boleh juga kalau kita tengah duduk tu, boleh kita angkat takbir Allahu Akbar dan terus sujud. Boleh, tak ada masalah. Kita baca Quran, kan? Kita baca Quran sampai ayat tu, kita pun angkat takbir, ya, dan sujud terus ke bawah dan beri salam, selesai. Itu cara dia. Tidak dimestikanlah nak bangun dulu dan sebagainya. Ini kalau orang dah memang berdiri, kan? Orang dah memang berdiri, dia pun angkat takbir lah terus ke bawah, insya-Allah, boleh. Okey, kalau dah tak ada, kita berhenti dulu lah untuk memberi laluan kepada solat fardu isya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi lah. 2 minggu lagi akan datang. Jadi yang baik yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kurangnya daripada saya sendiri, andai ada kesalahan, kekurangan, kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang